السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شاملة غيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para penonton muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita di waktu yang berharga ini, kita melalui online pengajian kitab, pengajian kuliah yang dianjurkan oleh Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu Shah Alam. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang kerdil ini akan mendapat hasil di sisi Allah Ta'ala, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, dan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita di kesempatan yang ada ini, kita dapat bersama dalam kuliah online yang dianjurkan oleh Surau Al-Jannah. Mudah-mudahan dengan sempena nama yang mulia Al-Jannah, nama syurga, kita juga ada peluangnya dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menikmati syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin semua. Jadi sebelum kita teruskan kuliah pengajian di atas tajuk yang telah dipilih oleh pihak surau untuk saya, iaitu milih untuk kita membahas berkaitan dengan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi, lebih terkenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum tu kita bagi peluang kepada tuan-tuan yang turut menyertai secara langsung kelas online ini, agar dapatlah kiranya untuk kita tekan butang share, untuk sama-sama kita panjangkan kebaikan ini, kuliah ini mudah-mudahan akan mendapat manfaat untuk mereka, sahabat-sahabat kita, dan khususnya kita harap mendapat manfaat untuk diri kita dari sudut manfaat pahalanya, manfaat redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam nikmat Allah Taala. Kita masih boleh bernafas, kita masih boleh menggunakan nikmat mata, telinga dan anggota kesihatan seluruhnya, walaupun sebahagian di kalangan kita yang ditimpa musibah, iaitu banjir. Mungkin saudara-saudara kita yang di pantai timur sehinggalah ke selatan Johor yang mengalami banjir. Di samping kita masih dalam keadaan pandemik ataupun wabak pandemik ini, iaitu COVID-19, yang mana kita harap agar Allah Ta'ala hindarkan kita daripadanya dan selamatkan kita daripadanya. Dan di samping kita terus berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang telah pun diberikan musibah ini, agar Allah Ta'ala selamatkan mereka, gantikan mereka dengan kesabarannya pada pahala yang mulia di sisi Allah Ta'ala, menjadikan asbab keampunan Allah, menjadi asbab redha Allah,
menjadi asbab kepada Allah padam segala salah silap kita yang lampau dan kebahagiaan yang berkekalan abadi di akhirat nanti dengan nikmat yang berkekalan syurga. Itu kita doakan seterusnya untuk semua saudara-saudara kaum muslimin kita yang ditimpa musibah maupun pandemik ini, maupun musibah banjir, musibah apa sahaja, yang mana kita tahu bahawa setiap musibah itu datang daripada Allah Ta'ala dan Allah lah yang menyelesaikan. Dan bila Allah berikan musibah itu salah satu bentuk ujian untuk Allah bersihkan diri kita, tingkatkan darajat kita, tempatkan kita bersama orang-orang yang mulia. Maka dengan kita letak pengharapan yang baik pada Allah Ta'ala, maka pasti kita akan dapat apa yang kita harapkan. Para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, di samping kita yang mungkin terkena sakit itu dan ini, kita doakan agar Allah berikan kesembuhan, berikan kesabaran yang kental, ketabahan, agar dapat mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pihak penganjur Surau Al-Jannah, Rimbayu, Bandar Rimbayu ya, Bandar Rimbayu Shah Alam. Mudah-mudahan dengan usaha mereka yang menganjurkan kuliah online ini, akan tersebarlah dakwah Islam, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha kita akan hasilnya di akhirat nanti. Kita bincang tentang kitab Riyadhus Salihin, satu kitab yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat hebat dan sangat teliti penyusunannya dari sudut perbincangan dalam kitab tersebut. Riyadhus Salihin yang bawa makna riyad, iaitu taman-taman, padang-padang ataupun taman-taman. As-Salihin adalah orang-orang yang saleh, taman-taman orang yang saleh. Dipilih nama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kerana di dalamnya terkumpul kepada ajaran-ajaran yang telah disusun atur tentang adab-adab, tentang akidah, tentang amal ibadah, yang lebih tertumpu kepada adab-adab dalam melaksanakan amal ibadah. Maka adab inilah menyebabkan seorang itu akan menjadi orang yang saleh. Dengan adablah menyebabkan seorang itu akan dikasihi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Riyadhus Salihin ni, kata para ulama, harus dipelajari oleh setiap umat. Harus dipelajari oleh setiap umat. Kerana kandungannya sangat tepat apa yang kita perlukan. Sifat yang mulia, hindarkan daripada sifat-sifat madmumah dan sebagainya. Jadi orang yang tidak mengenali kitab Riyadhus Salihin, berarti dia tidak tahu, seolah-olah dia tidak tahu jalan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak kenal kitab Riyadhus Salihin, seolah dia tidak tahu highway, jalan untuk menuju kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Maka Riyadhus Salihin ini karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 1234 ataupun 1233 Masihi, tahun Masihi ya, 1233. Lebih kurang dah 700 tahun yang lampau lah daripada kehidupan kita ni sekarang ini. Iaitu yang lahir dan wafatnya pada tahun 1278 Masihi. Tahun 1278 Masihi ataupun tahun Hijrah, lahir pada 631 Hijrah, 631 Hijrah. Namanya adalah Yahya bin Sharaf. Ayahdanya Sharaf, seorang ulama, orang saleh yang banyak belajar dan menyampaikan ilmu di perkampungannya. Lahir di kampung Nawa, satu bandar kecil Nawa di berdekatan dengan Damsyik, Syria. Nawa, Damsyik, Syria. Daripada sinilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mempelajari ilmu agama pada asasnya daripada ayahandanya dan ulama-ulama setempat. Sehinggalah beliau hijrah ke Damsyik, ke bandaraya Syria, Damsyik, Damaskus. Di situlah beliau mendalami lagi ilmu-ilmu agama. Sehinggalah beliau terus mengajar, menjadi guru di situ. Dan akhirnya pada penghujung hayat beliau boleh pulang ke tanah kampungnya, iaitu Kampung Nawa, dan wafat di Kampung Nawa. Imam Nawawi, sebab tu kita sebut Nawawi itu dinisbahkan kepada Kampung Nawa. Kita ni kalau orang Arab, dia selalu menisbahkan pada tempat-tempat ataupun keluarga, nama keluarga. Contoh, kalaulah kita ni lahir di mana, di Perak, di Kedah contohnya, di Kedah.
kita akan sebut Qadahi. Kan? Kalau lahir di Selangor, Selanjuri. Contohnya Johor, Johori. Contohnya lah. Kan? Dan Kelantan, Kelantani. Itu kalau nisbah pada tempat. Malizi, Masri dan sebagainya. Ada yang nisbah pada tempat dia belajar. Seperti belajar Universiti Azhar, dia taruh Al-Azhari pada namanya. Ada nisbah pada keturunan. Pada keturunan Al-Hasani, Al-Husaini. Itu keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Imam Nawawi lebih meletak nasab nisbahnya kepada kampung dia, Nawawi. Nawawi itu nama tempat. Ayahnya, nama dia Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria adalah panggilan yang digelar kepadanya Abu Zakaria. Terkenal dengan Abu Zakaria, namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi short form nama Imam Nawawi ni kita sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya yang terkandung 1900 hadis. Lebih kurang 1900 buah hadis Nabi SAW yang terkandung dalam kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Salihin. Dan dia membuat bab-bab tajuk-tajuk, sehingga sebahagian mengatakan tajuknya sehingga 344 tajuk. Jadi kita memang kalau belajar kitab Riyadhus Salihin ni perlu makan masa yang agak panjang lah. Nisbah kita belajar sehari, mungkin kuliah kita 1 jam dan sebagainya, jumpa pula sebulan sekali. Bukan setahun 2 tahun tu nak habis, berpuluh tahun dah mungkin, belasan tahun dah mungkin. Tetapi kalau kita terus baca dalam banyak masa satu hari, mungkin dipendekkan untuk kita khatam. Ala kulli hal, khatam tak khatam itu bukan target kita. Tapi target kita adalah dengan niat kita, niyah. Sebab tu Imam Nawawi letakkan di awal-awal tajuk kitabnya adalah babun niyah. Bab tentang niat. Niat ni satu benda yang sangat penting dalam Islam. Kerana niatul mu'min khairum min amali, kata Nabi SAW. Niat seorang mukmin itu sangat baik, lebih utama daripada amalan orang mukmin itu sendiri. Niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu sangat besar manfaat, lebih baik daripada manfaat amalan dia. Bukan kita kata, oh kalau macam tu nak semayang, kita niat semayang, tak payah semayang lah sebab niat dia lebih baik, buat yang terbaik je lah, yang kurang baik tinggalkan. Tidak, jangan salah faham ya. Kadang-kadang kita salah faham, kita loya buruk, orang kata, kan? Maka salah maknanya. Tapi yang dimaksudkan niatul mukmin, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya sendiri. Kerana apa? Kerana amalan yang kita buat semayang belum tentu Allah terima. Kerana amalan yang kita buat walaupun sah, tetapi mungkin nanti timbul riak, timbul ujub yang menyebabkan batal pahala sembahyang kita. Tetapi niat tak terdedah kepada risiko batal, tak terdedah pada risiko riak, tak terdedah pada risiko ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Seperti mana amalan terdedah sangat berisiko dengan risiko riak, ujub dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi letak awal tajuk bab niat, lepas itu bab kebajikan, adab-adab, makan, minum dan sebagainya, yang lengkap semuanya untuk seluruh kehidupan kita. Daripada kita tidur malam, bangun malam, sampailah apa yang perlu kita lakukan pada setiap harian kita dan sepanjang hayat kita. Jadi kita tengok dulu, beri tumpuan pada kitab Riyadhus Salihin tuan-tuan dalam masa singkat ini, iaitu berkaitan dengan babun niyah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sistem dia menyusun kitab Riyadhus Salihin ni, dia letak dulu ayat Al-Quran berkaitan tajuk. Kalau babun niyah tajuk, dia datang dulu beberapa ayat-ayat Al-Quran, walaupun tak keseluruhan, tapi beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang tajuk niat. Begitu tajuk-tajuk yang lain. Dan setelah tu barulah dia datangkan hadis-hadis. Hadis yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Salihin sebanyak 1900 buah hadis. Lebih kurang lah. Ada kitab kiraannya 1880 dan sebagainya. Jadi lari pun 10-20 buah hadis. Sebab kenapa lari? Bukan kerana hadis ni dibuang-dibuang, tidak. Tapi terkadang hadis tu dikira 2 hadis. Terkadang hadis yang dikira 2 tu, kitab cetakan lain dikira 1 hadis. Kerana riwayat yang sama. Kadang-kadang macam tu ya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
akhirnya beliau meninggal dunia di kampung dia sendiri, kampung Nawa, sehingga terkenallah makam beliau di kampung Nawa itu sendiri pada tahun 1277 Masihi, ya. Okey, kalau kita tengok bab ni, Imam Nawawi meletakkan dulu ayat Al-Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak pernah diperintah untuk melakukan apa saja pengabdian mereka pada Allah Ta'ala, kecuali mereka semata-mata diperintah untuk mengabdikan dirinya pada Allah dalam keadaan ikhlas. Allah perintah kita buat sesuatu disertakan dengan kena ikhlas. Kalau kau sujud sembahyang beribu juta kali pun tapi tidak ada ikhlas, tidak ada ikhlas, tidak ada niat, kamu rosak, maka amalan kamu juga rosak. Allah perintah supaya kita taat melalui salat, melalui zakat, melalui puasa. Semuanya kena disertakan dengan ikhlas. Tidak ada ikhlas dalam amalan, amalan juga ditolak, reject, tak diterima walaupun sangat banyak berkali ganda. Hunafa, ciri yang pertama Allah nak terima amalan kita adalah mukhlisina lahuddin. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas berkaitan dengan niat. An-niyatu hahuna, kata Nabi SAW, niat tu bermula daripada dalam ni. Di dalam hati ni. An-niyatu hahuna, kata Nabi. Niat tu bermula daripada sini, bermula daripada hati. Di benda dalam. Tak nampak pada ungkapan, tak nampak pada perbuatan. Niat dalaman. Yang pertama, niat ikhlas. Yang kedua, hunafa, lurus, tepat dengan apa yang Allah perintah. Kalau niatnya ikhlas tapi sembahyang tak betul, rukun tak cukup, tak jadi juga. Jadi niat ikhlas, sembahyang kena betul ikut aturannya, puasa kena ikut aturannya yang sebenar, begitu juga hukum hakam, zakat dan sebagainya. Niat penting, tapi amalan, susunan amalan, adab-adab dan juga rukun-rukun dan sebagainya juga hunafa, kena lurus, kena betul, mengikut cara agama yang betul. Wa yuqimus salah, kata para ulama, juga berkaitan dengan akidah yang betul. Kalau akidah dia salah, akidah rosak, berkaitan akidah tauhid pada Allah Ta'ala, salah, dia sembahyang cantik, niatnya ikhlas, ditolak, semua reject. Di sini dah ada 3. Kamu kena sujud pada Allah Ta'ala ikut aturan-aturan sujud, maksudnya abdikan diri kamu pada Allah Ta'ala dengan ikut aturan-aturan agama, hukum hakamnya. Yang kedua, bab hati kamu kena bersih, ikhlas. Dan yang ketiga, hunafa, ikut akidah yang betul, yang lurus. Wa yuqimus salah, lebih khusus, paling utama dalam hal ibadah, dalam hal ketaatanmu pada Allah Ta'ala, dalam hal kamu jadi hamba Allah, yang paling utama adalah yuqimus salah, sembahyang. Ini paling pokok, paling utama. Tidak ada sembahyang, seolah manusia tidak ada kepala. Kata Nabi SAW, perumpamaan sembahyang dengan amal ibadah Islam yang lain, seumpama kepala kepada badan. Manusia, kalau tak ada tangan, kita sebut manusia lagi. Dia tak ada tangan. Kita sebut ni manusia cacat, tak ada tangan. Ataupun OKU. Ni kaki, tak ada kaki, kena potong. OKU, manusia lagi. Telinga tak ada, manusia. Mata tak nampak, manusia lagi. Mulut tak bersuara, manusia lagi. Apa lagi? Mungkin ada yang tak ada tangan dan kaki. Kaki pun tak ada, tangan pun tak ada, manusia lagi. Tapi bila sebut tak ada kepala, kita sebut manusia ke? Boleh jalan lagi, kepala dah tak ada. Itu dah jadi hantu lah tuan-tuan. Kan? Itu bukan manusia, dah hantu. Jadi begitu jugalah Islam. Kalau tidak ada sembahyang, engkau ni Islam ke? Yalah Islam. Tapi tak nampak sembahyang pun. Nabi kata, nak beza di antara orang tu Islam atau tidak, kau tengok sembahyang. Nak beza di antara Islam dengan kufur, tengok solat ke tidak. Solat, ya kita nampak zahirnya Islam. Tak solat, nampak zahirnya macam tak Islam. Ukuran border di antara Islam tak Islam tu adalah solat. Allahu Akbar. Bukan kecil punya urusan hal solat ni. Wa yu'tuz zakah, kembar solat adalah zakat. Kembar solat adalah zakat. Orang yang layak solat bagi semua individu. Tak ada kecuali, adalah kecualinya uzur dan sebagainya. Uzur syar'i, iaitu haid dan nifas dan sebagainya. Wa yu'tuz zakah, tapi zakat walau dia ada syarat-syarat, ada harta cukup, haul cukup, nisabnya cukup, masanya dan sebagainya. Okey, barulah wajib zakat. Adapun zakat taklah wajib atas semua individu, ya. Zakat. Wadzalika dinul qayyimah.
itulah jalan agama yang betul. Ni nak tengok dia betul dah ikut lalasan agama, tengok dia ni hamba Allah tak, mengabdikan diri pada Allah, ikhlas ke tidak? Ikhlas kita tak boleh tahu lah, itu urusan Allah. Ikut agama yang betul lah, akidah dia macam mana, sembahyang dia okey tak, zakatnya okey. Ini antara penilaian kita pada seseorang. Itu jadi fokus kita bab niatlah, kerana awal-awal lagi Allah Taala sebut mukhlishina lahuddin, babun niyah. Ni banyak lagi ayat Al-Quran disebut la yanalallaha luhumuha, berkaitan dengan korban. Seorang tu kalau buat korban, banyak mana dia tumpah darah pun Allah tak nilai. Takkan sampai pada Allah Taala pahalanya, kecuali yang hatinya taqwa, hatinya ikhlas kerana Allah Taala, patuhnya pada Allah Taala, niatnya itu ikhlas buat kerana Allah, maka korban dia yang sikit pun pahalanya besar. Korbannya yang banyak lagi berganda besar. Tapi kalau korbannya banyak, hatinya tak ikhlas, kau nak tunjuk, nak dapat nama, nak dapat dan sebagainya, maka semua tu tak ada nilai insya-Allah Taala. Ayat yang ketiga datangkan oleh Imam Nawawi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu sembunyikan apa pun dalam hati ataupun nak zahir, nak terang pada orang pun, semua Allah tahu. Yang sembunyi pun Allah tahu, yang terang-terang pun Allah tahu. Jadi tak perlu kita nak menzahirkan amalan kita yang baik-baik, bimbang tidak ikhlas. Tak semestinya. Ada tempat yang kita kena cerita pada orang apa yang kita buat. Ada tempat yang mesti kita cerita, tapi kita masih ikhlas. Kan? Kita cerita, aku pernah buat ni, aku pernah buat ni, aku yang buat dan sebagainya, supaya tak timbul fitnah contohnya. Tapi hati kita ikhlas kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Okey, dalam perbincangan ikhlas Imam Nawawi letak di awal kitab ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama, dan mengikut kebanyakan para ulama, sunnah para ulama, mereka juga bila nak bahas satu-satu kitab, mesti letak bab niat dulu. Cerita bab niat supaya ikhlas, letak hadis ni. Terkenal dengan hadis Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, bab ikhlas. Innamal, selalu kita dengar lah kan hadis tersebut. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, hadis ni walaupun kita selalu dengar, tapi kita kena baca juga. Barakah daripada permulaan kuliah saya di tempat tuan-tuan, saya juga mengambil berkat dengan membaca hadis ni, walaupun kita selalu dengar tentang hadis ini. Yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau nama penuhnya, kalau kita nak sebut nama penuhnya, panjanglah. Okey. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Ingat tuan-tuan, kalau hadis kata sami'tu, dalam bahasa Arabnya sami'tu, aku mendengar, berarti dia sendiri berada depan Nabi dan dia sendiri dengar perkataan Nabi. Ada hadis yang mungkin an, yang hadis daripada sahabat ni, kemungkinan hadis tersebut dia sendiri tak dengar daripada Nabi, tapi dia dengar daripada sahabat yang lain. Sahabat tu kata Nabi cakap macam ni. Jadi itu digambarkan dengan gambaran an. Boleh jadi. Tapi bila gambarkan dengan sami'tu, aku sendiri dengar, kan, berarti dia sendiri dengar betul lah apa yang Nabi sebut daripada mulut Nabi SAW sendiri. Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, muttafaqun ala sihhatihi, muttafaqun alayhi. Innamal a'malu bin, jadi hanya dengan dengan niat yang betul amalan kita diterima oleh Allah Taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja dengan bagi setiap individu itu dibayar pahala, setiap individu itu ala ma nawa. Likulli imri'in ma nawa, apa yang dia niat. Allah nak bayar pahala bergantung apa yang dia niat. Kalau dia niat A, dapatlah pahala yang daripada A. Dia niat yang B, dapatlah B. Ataupun dia niat yang tak sah, menyebabkan amalan juga takkan diterima. Jadi Allah Ta'ala sebut, terkadang satu amalan kita buat, tapi niat kita banyak. Boleh ke Ustaz? Niat ni, yang kita maksudkan niat di sini, yang pertama bukan niat yang khusus semata-mata. Niat khusus seperti usalli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Usalli, niat sembahyang tu. Yang tu satu perkara lah, tu niat khusus ibadah. Niat sembahyang, niat puasa, niat zakat, niat haji dan sebagainya. Adapun niat yang umum,
iaitu azam. Cita-cita azam kita. Kan? Azam kita nak buat benda ni, azam kita nak objektif pekerjaan kita. Kita sedekah apa tujuan? Tujuan, objektif kita. Sedekah kerana Allah. Kan? Jadi yang tu boleh kita cambahkan. Yang umum ni kita boleh cambahkan. Satu amalan, banyak niat. Nanti kan dibincangkan. Niat yang umum. Adapun niat yang khusus, bab usalli fardal maghrib, saja aku sembahyang fardhu maghrib, itu niat khusus. Yang tu kita bincang hal lain lah berkaitan dengan aturan-aturan amal ibadah. Tapi niat yang Allah nak bayar pahala ni, kalau kau kerana Allah, niat kerana yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka kau dapat semua pahala tersebut. Tapi kalau niat bukan kerana Allah, bukan niat nak dapat reda Allah, kerana nak dapat pujian, itu bukan reda Allah. Kerana nak dapat sanjungan, itu bukan reda Allah. Kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang, bukan kerana Allah. Kerana nak tunjuk muka, nak bagi orang nampak kita buat, itu bukan kerana Allah, maka semua itu tak ada nilai. Allah tak letak pahala di situ. Sehingga dalam hadis lain Allah Taala sebut, Allah sangat cemburu dengan seorang hamba bila dia buat amalan, dia selit kerana Allah dan kerana yang lain. Kerana Allah dan kerana supaya orang nampak aku, orang puji aku, orang sanjung aku. Jadi itu syirik dalam amalan, syirik dalam niat, syirik dalam niat. Dia kongsi niat patut kerana Allah, tapi dia kongsi kerana nak dapat pujian juga, supaya orang nampak juga, supaya orang sanjung kita, orang angkat kita, orang pandang kita. Maka semua tu Allah kata, engkau pergi minta pahala dengan dia orang tu. Aku tak nak bagi pahala. Jangan minta dengan aku. Allah sangat cemburu. Innallaha yughar. Allah sangat cemburu. Engkau pergi minta pahala dengan dia orang tu, aku tak akan bagi pahala. Sehingga digambarkan dalam sebuah hadis, 3 golongan manusia yang awal-awal Allah azab mereka. Satu, orang yang mati syahid. Sehingga dia kata, ya Allah, aku ni dapat nikmat daripada engkau, kepandaian, kekuatan, keberanian dalam berjihad, sehingga aku mampu berjihad. Aku jihad kerana Allah kata engkau penipu, engkau pembohong, engkau jihad bukan kerana aku, tapi supaya engkau disanjung sebagai pejuang, pemberani, orang yang hebat. Kau nak dapat pangkat, nama di sisi manusia, maka engkau dah dapat semua tu, tapi di sisi aku tak akan beri apa. Akhirnya dihumban dia dalam neraka, wal'idzubillah. Datang orang yang kedua pula, Allah kata, bukankah aku bagi nikmat pada engkau kepintaran, ilmu yang banyak? Dia kata, betul ya Allah, aku dapat semua tu. Apa yang kau buat? Aku mengajar orang, aku sebarkan ilmu semata-mata kerana engkau ya Allah. Allah kata, engkau penipu. Engkau buat bukan kerana aku, untuk dapat sanjungan, pujian, kebaikan di sisi manusia, pandangan di sisi manusia. Maka kau dah dapat pujian manusia, aku tak berhak untuk beri pahala. Dihumban dalam neraka, wal'idzubillah. Dan orang yang ketiga pula, bukankah aku beri nikmat pada engkau, wahai hambaku, dengan nikmat harta benda yang banyak, gini. Maka ngaku dia orang tu, ngaku, ya aku dapat harta banyak, aku buat sedekah, aku buat gini kerana-Mu. Allah kata, bohong, bukan kerana aku, tapi kerana nak dapat sanjungan, pujian, pandangan orang dan sebagainya. Akhirnya kau dah dapat semua itu, pandangan orang, pujian daripada orang, pingat daripada orang. Sehingga dia dihumban dalam neraka. Tuan-tuan jangan salah faham. Bukan berarti, kalau kita buat satu kebaikan, tak ada berhaklah nak ambil pangkat, ataupun pingat, ataupun orang puji kita. Seorang sahabat Nabi, bila dia buat satu kebaikan, orang puji, oh ni orang yang baik, ni orang yang banyak buat kebaikan pada aku dan sebagainya. Orang puji dia. Dia rasa takut, dia rasa amalan dia habislah, hancur, habis semua. Kerana dia macam tak ikhlas, dia mengadu pada Nabi SAW. Nabi kata, kalau kau buat satu amalan kerana Allah Ta'ala, tiba-tiba ada orang puji engkau, orang sanjung engkau, orang sebut-sebut nama engkau, itu adalah hadiah daripada Allah. Bukan kau minta. Dalam hati kau tak pernah pun kau minta supaya kau puji aku lah, sebut nama aku lah, sama tengoklah aku yang buat baik ni. Engkau taklah minta, tapi orang yang buat pada engkau, maka itu tak jadi masalah. Tidak hilang keikhlasan. Itu tak termasuk dalam bab niat. Kita niat kerana Allah, kita buat kerana Allah. Allah yang suruh kita buat. Kita buat kerana nak cari redha Allah, nak mentaati perintah Allah, nak jalan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang sanjung kita, orang puji kita, orang lambung-lambung kita, itu biarlah. Kita tak niat, itu hadiah yang Allah berikan di dunia ini. Jadi Allah Taala sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah nak bayar pahala pada satu orang bergantung apa yang dia niat. Contoh. Mungkin sebagian tuan-tuan yang pergi ke solat Jumaat, solat sembahyang di masjid. Apa objektif tuan-tuan pergi masjid?
apa tujuan tuan-tuan pergi masjid. Ini kita nak gambarkan Allah akan bayar pahala bergantung apa yang kita niat. Walaupun perbuatan satu. Contoh ada 3 orang pergi masjid. Seorang dia niat pergi nak semayang. Orang tanya apa kau nak pergi masjid? Nak semayang Jumaat. Kan? Kerana nak semayang Jumaat. Okey, good. Dia dapat pahala langkah pergi masjid dan dapat semayang berjemaah, dapat pahala lengkap semua. Kerana Allah Ta'ala lah tu. Dan yang kedua pula, dia niat untuk pergi masjid. Mungkin untuk contohnya pergi dah lama ni tak pergi masjid. Kalau tak pergi kang orang kata apa pula, malas pula. Baik kita pergilah sekali-sekala. Ni Pak Tok Imam lama dah tak jumpa ni, kita nak pergi jumpa Tok Imam ni, langsunglah pergi masjid sekali. Jadi kerana orang, maka niat kita kerana orang ditolak, reject oleh Allah Ta'ala. Niat pertama tadi okey. Okey, yang ketiga, orang yang ketiga dia bijak. Dia mungkin niat macam-macam. Kenapa nak pergi masjid? Dia kata kerana nak mentaati perintah Allah. Nak mengikut sunnah Nabi SAW. Dia dapat dua saluran pahala. Saluran taat pada Allah, saluran sunnah Nabi SAW. Kenapa nak pergi masjid? Dia tergambar dalam hatinya nak ikut taat perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Nak hubung silaturahim sesama saudara Muslim. Nak makmurkan rumah Allah. Mohon tak kita air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak niat yang ketiga, taati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Nak menghubung silaturahim dengan saudara Muslim, itu juga perintah Allah. Niat nak makmurkan rumah Allah. Niat nak mencari keampunan Allah Ta'ala. 5 benda yang dia niat. Niat apa tadi? Taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, hubung silaturahim. Tadi pada nak menghubung silaturahim, nak memakmurkan rumah Allah, dan juga nak mencari keampunan Allah Ta'ala. 5 benda. Allah bagi 5 saluran pahala pada dia. Kawan yang pertama niat nak pergi sembahyang Jumaat je. Satu amalan yang dia niat, Allah bayar satu amalan. Satu pekerjaan. Yang kedua, kerana lain pada Allah, Allah reject. Tak ada langsung pahalanya bila bukan kerana Allah. Kecuali dia beristighfar dan kembali pada Allah. Yang ini yang maksud innama likulli imri'in ma nawa, bergantung apa yang dia niat. Wa man kanat hijratuhu, Nabi hurai lagi tentang hadis ini. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah. Hijrah kepada Allah maksudnya hijrah kerana Allah dan Rasul. Semata-mata kerana Allah, kerana perintah Allah. Mentaati perintah Allah, dia hijrah kepada Allah dan Rasul, taat perintah Allah, ikut Rasulullah SAW, sunnah Nabi. Nabi pergi Madinah, dia pergi Madinah. Fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Memang dia akan dapat pahala hijrah seperti mana hijrahnya menuju pada Allah dan Rasul. Seperti perintah Allah dan Rasul, dia dapat pahala taat perintah Allah dan Rasul. Pahala Allah beri pada orang yang berhijrah, dia akan dapat. Itu lulus kerana niatnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang niat hijrahnya itu kerana keduniaan. Sebenarnya hadis ni kita akan cerita nanti asbabul wurud, sebab keluarnya, munculnya hadis ini, kita akan cerita nanti. Jadi siapa yang hijrahnya kerana dunia, yusibuha, yang dia nak cari dunia. Mungkin ada orang, kalau kita lah di kedudukan tu, mungkin daripada Madinah pergi Mekah ni, kenapa? Kerana nak niaga Madinah ada peluang perniagaan, di Mekah tak ada peluang perniagaan. Kalau itulah hijrah niat kita, maka kita akan dapat perniagaan, tapi pahala di sisi Allah no. Kalau kita niat pergi kerana kawan pergi, kita pun nak pergilah sekali. Kalau kita tak ikut, nanti kita tak dipandang, maka kita juga tak akan dapat apa-apa. Sebab Nabi sebut, siapa yang hijrah kerana dunia, kerana nak dapat keuntungan dunia, awim ra'atin, ataupun kerana perempuan. Sebenarnya hadis ni asbabul wurudnya cerita kisah Imra'ul Qais, seorang lelaki yang bercinta dengan seorang perempuan tu ikut hijrah ke Madinah. Dia kata, kalau aku tak pergi Madinah, kang terlepas perempuan ni. Aku dah bertunang dengan dia, dah nak berkahwin dengan dia, terlepas perempuan ni, aku pun ikut sekali lah, kena ikut lah, siap-siap dia pun ikut Madinah. Kerana perempuan tu pergi Madinah, dia pun pergi Madinah. Jadi kerana ni, Nabi sebut, kalau dia niat kerana dunia, ataupun kerana perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan dapat apa yang dia niat.
Dia niat kerana dapat perempuan, dia akan dapat perempuan tu, tapi pahala di sisi Allah tak ada. Dia kenapa dia niat kerana nak berniaga tadi, dia dapat pahala berniaga, tapi pahala di sisi Allah hilang. Dia niat tadi kerana apa? Kerana malu pada orang, nanti orang nak sanjunglah sikit, orang pandanglah dia sikit, kerana nampak dia Islam dan sebagainya, maka dia dapat benda tu. Tapi pahala di sisi Allah tak ada. Nabi kata fa hijratuhu ila ma hajara. Hijrah dia akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi begitu kalau kita tuan-tuan ambil iktibar daripada hadis ni, kita contohnya kita sedekah kepada orang kena musibah banjir contohnya. Apa tujuan kita sedekah? Kita beri hulurkan bantuan, apa tujuan? Nak tolong dia, kena ada apa tujuan kau? Nak taat perintah Allah, nak ikut sunnah Nabi SAW, nak buat kebajikan seperti diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yes, bagus. Engkau dapat pahala semua tu. Dapat pahala taat, dapat pahala sunnah Nabi, dapat pahala kebajikan dan ihsan kepada orang lain. Niat kerana apa? Oh, kerana ni member-member surau semua buat kutipan, kalau tak hulur kang dia orang nampak sangat kedekut. Hulur je lah supaya mereka tak nampak kita kedekut. Kan? Itu habis kosong. Kenapa kau sedekah? Kerana mentaati perintah Allah, mengikut sunnah Nabi SAW, kerana sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW, kerana nak buat kebajikan melalui harta, dan kerana macam-macam lagi kita ni, untuk mencari keampunan Allah, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita akan dapat semua tu. Itu hikmahnya yang awal tadi kita sebut, niyatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin tu lebih baik daripada amalan. Mungkin satu je, tuan-tuan sedekah RM1 dapat pahala RM1, sedekah RM10 dapat gandaan RM10 punya, 100 dapat gandaan 100. Tapi niat tadi, walaupun tuan-tuan niat tuan-tuan sedekah RM1, tapi niat kerana taat perintah Allah, kerana ikut sunnah Nabi SAW, kerana prihatin nak mencari keampunan Allah Ta'ala, mencari redha Allah, tuan-tuan akan dapat 5 benda, 6 benda, 10 benda, cabang-cabang niat tuan-tuan. Cabang-cabang niat. Okey, kita tengok hadis yang kedua. Ringkasnya, saya nak ringkaskan. Hadis yang kedua berkaitan dengan Ummul Mukminin, Sayyidatina Khadijah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah sebut, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Akan datang satu kumpulan bala tentera yang akan meruntuhkan Kaabah, menyerang Kaabah. Ada satu tentera yang akan menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard, bila mereka sampai di Baida'. Baida' ni mungkin maknanya tanah lapang. Di satu tanah lapang ataupun nama tempat yang tertentu yang berdekatan dengan Madinah. Ini cerita kisah yang akan berlaku di akhir zaman nanti, iaitu kisah bila mula munculnya Imam Mahdi. Ada satu tentera yang sangat ganas, kejam, dikenali dengan tentera pemimpin mereka Sufyani. Tentera Sufyani daripada Syam akan hantar bala tentera yang ramai untuk serang Kaabah, runtuh Kaabah, bunuh Imam Mahdi. Itu misi dia orang berdua. Dua misi mereka. Bunuh Imam Mahdi, serang Kaabah. Dan misi yang ketiga, bunuh keturunan Nabi SAW. Jadi bila sampai di Baida', kata para ulama, tak jauh daripada Madinah, nak menuju jalan ke Mekah. Iaitu berdekatan dengan Zulhulaifah. Tempat kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, biasanya tuan-tuan akan singgah di Masjid Bir Ali yang berada di Zulhulaifah. Masjid Bir Ali yang berada di Zulhulaifah. Jadi Baida' ni tak jauh dari situ. Tak jauh dari situ. Kata Nabi SAW, tentera yang nak meruntuh menyerang Kaabah tadi, bila sampai di Baida', yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah tenggelam semua sekali. Brum, masuk dalam tanah. Jerlus masuk dalam tanah, semua ahli tentera mereka. Semua orang yang ada di situ, kata Nabi, awwalihim, orang yang memang ahli tempatan di situ, wa akhirihim, orang yang datang kemudian. Kebetulan dia lalu-lalu, pom, jatuh semua itu. Kan? Qalat, Sayyidina Aisyah kata, aku tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Macam mana Allah boleh matikan semua, jerluskan masuk dalam lubang ke semua sekali, sedangkan di situ ada pasar. Mungkin orang yang berniaga, dia bukan tentera nak runtuhkan Kaabah tadi. Mungkin orang yang lalu lalang, mungkin orang tempatan, mungkin tah-tah nak pergi umrah ke naik bas ke kawasan tu, terjelus masuk situ sekali. Kan? Dia tak ada kaitan dengan tentera yang nak runtuh Kaabah, dia bukan buat jahat. Kan?
Macam mana Allah boleh matikan ke semua kata engkau? Allah matikan semua sekali. Orang yang lalu umrah pun kena, orang yang meniaga di situ, orang tempatan rumah di situ, orang yang buat baik pun kena juga mati di situ. Qala Rasulullah SAW, yuhsafu bi awwalim. Ya, memang Allah tenggelamkan ke semua sekali. Baik tentera maupun orang tempatan maupun ahli perniagaan, orang yang berniaga di situ, orang yang lalu lalang di situ, semua sekali Allah tenggelamkan. Tetapi yub'atsuna ala niyyatihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis sahih. Kemudian mati sama, mati semua sama. Tentera pun mati, masuk dalam lubang, jerlus, tenggelam. Orang tempatan pun mati, orang lalu lalang nak pergi umrah pun mati. Tapi dibangkitkan di mahsyar nanti berbeza. Bergantung apa yang mereka niat. Kalau dia tentera niat nak runtuh Kaabah, dia bangkit di mahsyar nanti terkumpul dengan musuh-musuh Allah, orang yang bakal dikenakan azab kerana bermusuh dengan Kaabah dan niat yang jahat. Kalau dia nak pergi umrah tapi lalu tenggelam mati, maka Allah bangkitkan kerana niat dia nak pergi umrah, dapat pahala umrah bersama dengan orang yang saleh. Mungkin dia duduk berniaga situ, nak cari rezeki yang halal, orang tempatan yang sedang beribadah, mati juga. Tapi bangkit kerana niat mereka bukan nak meruntuhkan Kaabah, bukan niat jahat, tetapi mereka niat yang baik, ikhlas. Allah kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi, ini juga hadis ni diletakkan oleh Imam Nawawi nombor 2 berkaitan dengan niat. Mati sama. Contoh berlaku tsunami tahun apa? 2006 ke tak salah saya tuan-tuan. Betul ke? 2004 ke? Saya pun lupa pula. Okey, berlaku tsunami. Berapa ribu mati? Ratusan ribu orang mati. Kena pandemik COVID-19 ni tahun 2019 sampai 2020 dah mungkin juta orang mati. Kan? Tapi kalau ketika saat kematiannya dalam keadaan niat dia yang baik, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Begitu juga ketika dimatikan ketika tsunami, bencana besar. Mati, orang soleh pun mati, orang masjid pun mati, orang tak semayang pun mati, orang ahli maksiat tengah buat berzina, tengah minum arak pun mati. Sama. Tapi bangkit di mahsyar nanti tak samalah. Orang yang saleh tadi matinya dikira mati syahid, kumpulan ahli saleh, orang yang baik, selamat dia. Orang yang ahli maksiat mati dalam keadaan maksiat, niatnya maksiat, niatnya jahat, niatnya yang tak baik, maka dikumpul bersama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsu ala niyatim, berkaitan dengan niat. Begitu tuan-tuan kata para ulama, termasuk hamba Allah yang kita nak pergi mana tu, sebab tu kita kata para ulama, nak pergi mana kalau sebolehnya kita niat dulu apa tujuan aku nak pergi. Ni start kereta daripada rumah nak pergi ke kampung, balik kampung. Apa tujuan balik kampung? Nak apa tujuan? Tanya, kita jawab. Biar mulut tanya, hati jawab. Kenapa nak balik kampung? Oh, kerana nak menziarahi ibu bapa, mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, menziarahi ibu bapa, menggembirakan hati mereka, ziarah menggembirakan hati mereka, dan hubung silaturahim dengan ahli keluarga yang lain. Nak mencari keampunan Allah tu, 6 dah tu. 6 niat, cabang niat kita. Nak mencari keampunan Allah Ta'ala, mencari redha Allah Ta'ala, dan mudahan Allah murahkan rezeki kita. Boleh juga murah rezeki? Ya boleh, 7, 8 dah. Di 8 kita gambarkan satu je perjalanan kita, pekerjaan kita, 8 pahala akan ikut kita, tercatat dalam amalan kita. Kerana niat. Kerana niat. Ini orang yang bijak tuan-tuan, orang yang mempercambahkan niatnya untuk amal saleh. Cambahkan niat dia. Orang yang kata para ulama, orang yang Allah Taala nak berikan dia kebaikan yang banyak, dia sentiasa tergambar dalam ingatan dia niat-niat yang baik. Tergambar dalam ingatan dia niat-niat yang baik. Dia niat nak cari taat perintah Allah, nak cari keampunan Allah Taala, nak mendapat redha Allah Taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat redha Allah, dan sebagainya. Jalan syurga boleh gambar dalam niat tuan-tuan. Dan itu tak bercanggah dengan niat yang tak baik. Tak bercanggah dengan niat yang baik, sehingga itu bukan niat yang tak baik. Kok salah cakap pula saya tuan-tuan. Maksud saya, niat-niat kerana nak mentaati perintah Allah, nak ikut sunnah Nabi SAW, nak menggembirakan hati ibu bapa, itu diperintah. Allah perintah tu, walaupun kerana ibu bapa, ya, Allah suruh kita gembirakan hati mereka. Allah suruh kita buat baik pada mereka. Kita niat nak buat kebajikan pada mak ayah kita. Nak hubung silaturahim dengan ahli keluarga kita, nak gembirakan mereka. Nak pergi kenduri makan, kenduri kahwin tuan-tuan, contoh tuan-tuan. Apa tujuan nak pergi kenduri kahwin? Kerana taat perintah Allah, sebab Allah perintah. Ikut sunnah Nabi, sebab Nabi juga perintah. Nak mencari keampunan Allah Ta'ala, menghubung silaturahim sama ahli keluarga.
dan juga nak menggembirakan kaum muslimin. 5 dapat pahala 5 sekali jalan. Kan? Tu. Jadi kalau niat bapa nak pergi kenduri, tak pi kang masam muka orang, tak pi kang adik-beradik putus satu rahim nanti. Ataupun kalau tak pergi ni kang dia orang kutuk kita pula. Nanti kalau tak pergi kang kita jemput kenduri dia tak datang pula. Kan? Kita jemput dia tak datang pula. Payah ni kita kena pergi jugalah. Pergi kerana orang. Adakah kerana Allah suruh macam tu? Tak. Allah tak suruh kita supaya orang tengok kita. Orang kerana orang dan sebagainya, itu tak termasuk dalam ikhlas. Dah terkeluar daripada grup ikhlas. Kategori ikhlas. Habis kosak. Pergi kerana tak pergi kang, dia masam muka, tak pergi kang, nanti dia tak tolong kita dan sebagainya. Maka semua tu terkeluar dah. Habis perjalanan kita sia-sia. Perjalanan kita bukan ibadah. Perjalanan kita bukan perjalanan mendatang pahala. Semuanya sia-sia, tuan-tuan para hadirin. Yang terakhir kita nak sebut di sini, kalau ada masa lagi, kita sambung lagi beberapa hari. Kalau tak pun tengoklah, ada lebih kurang tuan-tuan, lagi 10 minit ni, saya habiskan ke 10 ni insya-Allah. Hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha berkata, la hijrata ba'dal fathi lakin jihadun wa niyyah. Tidak lagi ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hijrah tadi kita sebut wajib bagi orang Mekah, wajib kena pindah pergi Madinah. Wajib kena hijrah ke Madinah. Sampai bila? Sampai pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Bila Nabi dah berjaya tawan kota Mekah, orang Mekah yang belum pergi Madinah tak wajib lagi dah nak pergi hijrah. Terpulang kat dia. Dia nak kekal duduk Madinah pun boleh, nak kekal duduk Mekah pun boleh, nak pindah ke Madinah pun boleh, nak pindah ke mana pun boleh. Terpulang. Tak wajib lagi dah. Tapi yang masih kekal tak berubah, bab hijrah ada perubahan. Daripada wajib pindah berhijrah ke Madinah sehingga sampai satu peringkat tak wajib lagi. Dah berubah. Tapi dalam bab lain, walakin jihadun wa niyyah, tapi hati, niat tu kena ada. Niat nak bantu Islam, jihad untuk Islam, yang tu sentiasa kena ada dan tak berubah-ubah, takkan hapus hukumnya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kamu diajak untuk pergi jihad, hendaklah kamu pergi. Jihad kerana Allah Taala. Okey. Selain daripada itu, hadis yang keempat. Ini kisah. Hadis yang keempat ni kisah Nabi nak pergi perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk. Sampai dekat-dekat dalam pertengahan perjalanan, maka Nabi bagi semangat pada sahabat Nabi SAW, pada sahabatnya. Nabi kata, inna bil madinati. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kami ikut perang Nabi dalam perang Tabuk. Sampai satu peringkat Nabi bagi ceramah, bagi semangat pada kami. Nabi kata, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Sungguhnya di Madinah sana ada beberapa orang lelaki, ada lelaki-lelaki yang tak datang ikut perang bersama dengan kita. Tak ikut laluan-laluan susah payah bersama dengan kita. Tak lalu lereng-lereng bukit, kawasan wadi dan sebagainya macam kita susah payah ni. Dia orang tak duduk Madinah aja. Tak ikut perang pun. Tak ikut rombongan kita pun. Illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kecuali bab pahala mereka dah dapat. Mereka dapat pahala macam kamu dapat. Kamu dapat juta pahala, dia dapat juta pahala. Pahala jihad. Dia tak datang duduk Madinah, tapi dapat pahala perang. Kenapa? Habasahumul marad. Mereka terhalang, tak dapat datang kerana sakit. Tengok. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajri. Mereka kongsi pahala sama dengan kamu punya. Kan? Kenapa? Mereka ada niat nak pergi perang, tapi tiba-tiba sampai masa mereka sakit. Tak boleh, Nabi tak izinkan sebab perjalanan Tabuk jauh, 600-700 km, antara 600 hingga 700 km daripada Madinah. Orang sakit tak layaklah pergi. Dan ada di Madinah antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang tak ikut serta dalam perang Tabuk. Kenapa? Karena itu perintah Nabi. Dia nak sangat pergi perang, tapi Nabi suruh dia jadi pemangku Nabi sebagai pemerintah di Madinah. Jadi pemangku presiden. Tak layak lah kita nak sebut yang tu. Tapi pemangku Nabi. Nabi dah keluar Madinah. Dia jadi pemerintah nombor 1. Pemimpin yang mengendalikan urusan masyarakat di Madinah. Dia hati nak pergi perang sangat. Tapi ada halangan. Dia dapat pahala full sama dengan orang yang pergi perang. Ada yang siapkan kuda, siapkan makanan. Nak pergi. Tiba-tiba keluarga dia sakit, Nabi tak izinkan dia pergi. Nabi suruh dia jaga keluarga yang sakit. Mungkin maknya dan sebagainya. Ataupun dia sendiri jatuh sakit, maka dia tak dapat pergi.
tapi pahalanya dapat. Kenapa? Niat. Kerana niat nak buat. Sebab tu satu lagi perkara, kita ni kena ada cita-cita yang baik. Saya kalau ada duit, saya nak buat masjid di kawasan ni sebab kawasan ni tak ada masjid lagi. Contohnya, saya kalau ada duit lah, saya nak buat pengajian ni mak tafiz, saya nak buat ni, nak buat benda yang baik, cita-cita yang baik itu yang adalah dah ada peluang pahalanya. Kita niat yang baik tapi ada halangan, memang tak dapat harta untuk kita buat tu. Memang niat nak buat tapi tak dapat. Kalau gitu pahala full. Dapat pahala full. Jangan tipu Allah lah. Ada orang dia niat, saya kalau dapat projek ni, dapat untung juta-juta, saya nak sumbang 1 juta untuk buat masjid. Ataupun nak sumbang berapa juta untuk binaan surau dan sebagainya. Tiba-tiba dapat sungguh. Dapat sungguh harta tersebut. Kan? Tapi sesen pun tak masuk. Sesen dia lupa diam gitu je. Mana janji kau nak buat surau? Nantilah. Nanti kita rolling dulu. Untung berapa juta ni kita rolling dulu. Nanti dapat banyak baru kita bagi. Nantilah. Hilang lenyap macam tu. Ini pembohong pada Allah Ta'ala. Si pembohong pada Allah Ta'ala. Inna Allah ya'lamu bainal ma'zuri wal maghruri. Allah tahu siapa yang memang tak mampu buat kerana ada kemuduran, ada halangan, dan orang yang penipu pada Allah. Antara dua tu Allah tahu. Ini memang tak boleh buat sebab dia tak mampu. Yang ni tak boleh buat kerana penipu. Ada mampu tapi tak nak buat, dia diam. Waktu tak ada dulu beria-ria nak buat, tapi waktu ada dah mampu, diam-diam je. Tak nak buat langsung. Jadi niat cita-cita kita kepada kebaikan, maka Allah dah bayar pahala. Okey. Apa ni? Ada lagi masalah tuan-tuan? Ya tuan. Okey, ada satu lagi kisah seorang sahabat Nabi namanya Ma'an bin Yazid. Seorang sahabat Nabi, Ma'an bin Yazid. Dia orang ni 3 generasi semua sahabat Nabi. Atuk, anak pada atuk tu bapa Ma'an ni, dan Ma'an. 3 generasi, semuanya Islam, semuanya sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Okey, kisah lelaki ni namanya Ma'an. Waktu tu dia masih kanak-kanak lah, dia cerita. Waktu dia masih budak-budak. Namanya Ma'an ataupun dia dipanggil dengan Abu Yazid. Nama dia Ma'an. Ma'an bin Yazid, bapa dia Yazid bin Al-Akhnas, 3 generasi. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, 3 generasi. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, 3 generasi. Sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Dia nak cerita waktu tu dia budak-budak. Ayah dia ada duit 1 dinar. Ayah dia nak sedekah pada sahabat Nabi yang ada dalam masjid. Orang miskin lah. Sahabat Nabi nak bagi 1 dinar tu. Jadi ketika tu ayah dia siap dah duit 1 dinar. Ma'an ni, si anak ni, si Ma'an ni, budak ni, dia pun ikut ayah dia pergi dalam masjid. Jadi Nabi sahabat tadi Yazid, bapa pada Ma'an ni, dia bagi 1 dinar kepada seorang fulan, sahabat Nabi yang dalam masjid. Nah, aku sedekah pada engkau 1 dinar. 1 dinar ni yang besar lah tuan-tuan. Jadi si Ma'an ni, dia memang duduk main-main berlari-lari dalam masjid. Bapa dia dah pergi mana? Tiba-tiba Ma'an ni main-main, dia ambil balik duit 1 dinar yang ayah dia sedekah tadi daripada lelaki yang miskin tadi ni. Maksudnya lelaki tu bagi kepada dia, nah lah kau nak. Dia pegang main-main, lelaki tu bagi. Maka dia bawa lari. Si Ma'an ni bawa 1 dinar yang dia ambil daripada lelaki miskin tadi, lari balik ke rumah, tunjuk ke ayah dia. Ayah dia kata, ni 1 dinar aku bagi kepada fulan tu. Kenapa engkau ambil? Ayah dia marah pada Ma'an. Yazid ni, si ayah ni, marah kepada Ma'an. Jadi Ma'an ni menangis. Budak menangis. Nabi nampak. Nabi panggil Ma'an. Kenapa kau menangis? Maka dia pun cerita, ya Rasulullah, aku ni. Ayah marah. Itu Nabi panggil ayah dia sekali. Yazid. Faqala Rasulullah SAW. Bila diceritalah kes tadi ni, maka Rasulullah punya keputusan apa? Rasulullah kata, wallahi ma iyyaka aradtu. Bapa dia kata, demi Allah aku ni nak bagi sedekah tapi anak aku ambil balik. Kan? Fa khasamtu ila Rasulullah sallallahu, maka Nabi kata apa? Lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhadta ya Ma'an. Tengok. Ini bab niat tuan-tuan. Nabi kata apa? Wahai Yazid, wahai si bapa, engkau dah dapat pahala kerana kau nak sedekah. Seolah duit ni dah sedekah, dah pahala engkau punya dah dapat. Engkau dapat pahala engkau. Wahai si budak, si anak ni, bila orang miskin tu sedekah balik ke dia, walaupun duit tu pulang balik kan, dia pulang balik.
Pulang balik pada anak jadi hak bapa lah pula. Kan? Engkau wahai si anak, engkau dapat apa yang kau pegang. Sebab orang tu dah bagi kat engkau. Kan? Walaupun pulang balik. Jadi engkau dapat apa yang kau pegang, duit 1 dinar. Wahai si bapa, engkau niat nak sedekah tadi kan? Duit tu engkau dah dapat pahala sedekah. Jadi Imam Nawawi letak juga tajuk ini dalam babun niyah, kerana niat dia nak sedekah walaupun pulangan tu pulang balik pada diri dia, tetap dapat pahala sedekahnya. Dalam hal ni tuan-tuan para hadirin rahimakumullah, bila kita sedekah kadang-kadang kita tak tahu pun orang tu baik tak baik, dia minta sedekah, kita pun bagi je lah kat dia. Kalau bagi tiba-tiba dia buat benda jahat, dia beli dadah, kita tak tahu pun dia penagih dadah. Kita ingat niat kesian kat dia, dia nak beli makanan, dia tak ada makanan, dia miskin, kita tolonglah dia, kita bagi pada dia. Tapi belakang dia buat benda maksiat. Kita kongsi dosa tak? Tak, tuan-tuan. Kita apa yang kita niat apa? Niat kita kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW, nak dapat kebajikan, pahala dan sebagainya, maka kita akan dapat lengkap yang tu punya. Dia punya jahat, dia punya dosa dia tanggung. Berbeza dengan orang yang memang tahu dia ni penagih dadah. Kita bagi duit dulu, bulan lepas kita bagi memang dia beli dadah, kita dah tahu. Sekali ni kita bagi memang kita tahu dia akan beli dadah juga. Kalau macam tu kita tak akan dapat pahala sedekah. Kalau kita tahu dia ni akan menyeleweng duit kita, maka tak boleh kita kongsi dan juga beri saham kepada kejahatan, beri saham kepada kemaksiatan, tak boleh. Jadi kita tak tahu, kita tak kenal dia, kita nampak dia susah, kita tolong, kita bagi bantuan, tiba-tiba dia buat maksiat, dia punya dosa, kita dapat pahala apa yang kita niat. Ini juga bergantung dengan niat, tuan-tuan. Dan jadi setiap amalan yang kita buat, hendaklah kita cambahkan niat, perbanyakkan niat, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kira apa yang kita niatkan. Ambil kira apa yang kita niatkan. Jadi para hadirin rahimakumullah, bab niat ni banyak lagi hadis-hadis. Kesimpulannya apa yang kita sebut tadi, iaitu niat satu amalan. Niat ni dikira satu pekerjaan yang dapat pahala. Selain daripada kita punya badan bergerak, itu amalan. Selain daripada kita angkat tangan Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu amalan. Tapi belakang amalan tersebut, niat, tujuan, target ataupun kita punya objektif kita, itu juga diambil kira penting dalam Islam. Maka jangan kita abaikan perkara yang penting ini, kerana inilah peluang untuk kita memperbanyakkan amalan pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang semua orang sembahyang, tapi semua orang yang sembahyang tu tak sama nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Mungkin sembahyang orang ni betul-betul ikhlas, niatnya banyak cabang niat dan sebagainya kerana Allah Ta'ala, kerana ikut sunnah Nabi, nak mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, nak tawaduk pada Allah Ta'ala dan sebagainya, maka pahalanya lebih banyak daripada orang tu memang Allah Akbar, nama itu aku sembahyang ini, takat tu je usolli, takat tu dia dapat pahala sembahyang, tapi pahala-pahala yang lain yang mengikuti, yang boleh Allah cambahkan pada dia, maka dia tak dapat peluang demikian. Jadi begitu je tuan-tuan para hadirin sekalian. Memang hati ni satu peluang untuk kita ciptakan pahala yang lebih banyak daripada tubuh badan kita. Mungkin pahala mata banyak, pahala lidah kita baca Quran, zikir dan sebagainya banyak, pahala tangan kita tolong orang, bantu orang dan sebagainya banyak, pahala kaki kita berjalan ke tempat yang baik banyak, tapi pahala hati itu lebih besar daripada segala-gala yang kita sebut tadi. Jadi oleh kerana itu pahala hati itu adalah niat yang lahir daripada hati kita kerana Allah Ta'ala. Terakhir hadis kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, iaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya sebut secara ringkas. Kisah Sa'ad bin Waqqas ni Nabi gambar, Imam Nawawi letak dalam bab niat kerana Nabi suruh dia niat untuk kebajikan pada apa yang dia nak buat. Dia ni harta banyak, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku meninggal aku ada anak perempuan seorang je pewaris aku. Jadi boleh tak aku nak wasiat harta ni letak pada orang lain? Nabi kata tak, kau letak wasiat, engkau berikan pada anak kau, tinggalkan harta yang banyak untuk anak kau, itu lebih baik. Dia kata kalau macam tu boleh tak 1/2 sana, 1/2 untuk anak. Nabi kata 1/2 tu bagi pada orang lain tu banyak sangat, melebihi daripada had yang Nabi izinkan. Nabi tak izinkan 1/2. Kalau gitu boleh tak aku nak wasiat 2/3? Tak boleh. 1/2 tak boleh. Nabi kata banyak sangat. 1/3 Nabi kata 1/3 maksimum. Dah cukup banyak.
Dan Nabi kata kalau kau tinggalkan untuk anak kau dalam keadaan harta yang banyak, senang lenang, dia boleh buat kebajikan dengan harta yang dia dapat, itu juga baik. Jadi niat Sa'ad bin Waqqas nak buat kebajikan kepada orang dengan harta dia yang banyak, dah dapat pahala. Diletakkan Imam Nawawi dalam babun niat juga kisah Sa'ad bin Waqqas tentang wasiat-wasiat yang dia sebut tadi ni. Jadi bab wasiat ada syarat-syaratnya lah. Wasiat tak boleh lebih 1/3 daripada keseluruhan hartanya. Dan yang namanya wasiat bila dikaitkan dengan mati. Lepas aku mati, harta ni aku nak bagi pada ni. Bila sebut lepas mati, kalau aku mati, itu dikira wasiat. Jadi wasiat tak boleh pada pewaris. Yang kedua, tak boleh lebih pada 1/3. Dan itulah antara beberapa yang saya tergambar sekarang lah tentang berkaitan wasiat, perbincangan yang panjang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita, perbincangan secara cepat, laju, pantas. Kita dah berjaya hurai beberapa hadis sehingga 6-7 hadis berkaitan dengan kitabun niat, babun niat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sangat penting untuk kita pelajari dan menelusuri perjalanan kitab ini untuk betulkan keadaan kita. Selama ni kita tak tahu, oh gitu ke? Ingat sembahyang ni nak pergi masjid, pergi masjid je lah. Nak sedekah, sedekah je lah. Ya, boleh. Itu tak salah. Tapi kalau kita cambahkan sedekah kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW untuk menggembirakan hati kaum muslimin, untuk mendapat redha Allah, mendapat keampunan dosa pada kita dan mendatangkan rezeki daripada Allah SWT. Jadikan dah ada cabang-cabang niat yang banyak, maka Allah akan bayar pahala melalui niat kita selagi mana niat tersebut tak bercanggah dengan tak bercanggah dengan perkara-perkara yang dikira yang membatalkan amalan, iaitu riak, ujub dan sebagainya. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, dan insya-Allah kalau diberi peluang untuk kali kedua kita teruskan lagi tajuk-tajuk berkaitan dengan dalam kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin ni. Memang Riyadhus Shalihin tak mampu kita nak cerita dalam masa yang pendek, perlu masa yang panjang kerana banyak hadis. Bayangkan 1900 buah hadis dalam 344 tajuk yang berkaitan dengan kehidupan kita, cara, adab dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala-galanya, dan terima kasih pada pihak surau, iaitu daripada pihak penganjur, Tuan Beh, dan juga segala semua yang menjayakan majlis pengajian online ini dan mengendalikan surau. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan semua dan Allah berikan pahala yang banyak, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hindarkan kita semua daripada segala wabak, penyakit, musibah, dan Allah tingkatkan darajat kita, lebih tertanamlah hati kita cinta kepada Allah dan Rasul, minat untuk berjihad pada Allah SWT. Kita buat amalan-amalan semua ni adalah kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan juga dapat kongsi dan panjang-panjangkan kuliah pengajian ini, juga mendapat kongsi pahala dakwah di sisi Allah SWT. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واختنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. Tuan-tuan, saya mungkin patut kita perkenalkan nama, tapi mungkin tuan-tuan yang ikuti Facebook ni dah tercatat nama saya di situ, Haji Azian bin Man, iaitu saya tinggal di Subang Jaya, Selangor. Saya dulu sebagai mantan imam Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya di Selangor ni, dan sekarang ni bebas sebagai penceramah bebas, dan mudah-mudahan kan saya juga sebagai pengendali ataupun pembimbing ibadah haji dan umrah beberapa kali dan beberapa tahun, tapi terakhir ni, mutakhir tahun 2 ni tak mampu kita nak pergi kerana halangan-halangan pandemik ini, dan juga bawa jemaah-jemaah untuk pergi ke Baitul Maqdis dan sebagainya dalam perjalanan rohani ibadah. Mudahan kita dalam sambil berjalan musafir itu, sambil kita memberi menganjurkan kuliah-kuliah agama dan juga amalan-amalan dalam agama, insya-Allah. Jadi itulah sekadar yang kita mampu, dan mudah-mudahan usaha yang sedikit ini akan buah hasilnya di sisi Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.